Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zahira. Jadi saya wakil daripada kumpulan 9. Saya akan membentangkan tentang latihan 7 soalan 3A. Jadi soalan 3A adalah terangkan cara alternatif untuk mengira nilai ejen bagi matriks 2x2. Berikan rumus dan huraikan maksud setiap pembalik ubah dalam rumus alternatif tersebut. Berikut merupakan 3 fakta yang perlu diketahui sebelum memahami formula nilai ejen bagi matriks 2x2. Jadi, fakta yang pertama adalah surihan daripada matriks A, iaitu jumlah unsur pada penjuru utama akan sama dengan hasil tambah nilai-nilai ejen. Maka, kita akan dapat rumus ini. Maka, jika kita bahagi 2 pada kedua-dua belah rumus, kita akan dapat min yang diwakili oleh huruf M. Maka, min matriks akan sama dengan min nilai ejen. Fakta yang kedua adalah penentu matriks akan sama dengan hasil darab nilai-nilai ejen. Maka, kita akan dapat rumus ni iaitu AD tolak BC yang merupakan penentu matriks akan sama dengan hasil darab nilai ejen yang akan diwakili dengan huruf P. Seterusnya, fakta yang ketiga adalah jarak lambda 1 dengan M akan sama dengan negatif D dan jarak M ke lambda 2 akan sama dengan D. Maka kita akan dapat rumus lambda 1 akan sama dengan M tolak D dan lambda 2 akan sama dengan M tambah D. Maka jika kita darabkan kedua-dua informasi yang kita dapat, kita akan dapat rumus lambda 1 darab lambda 2 akan sama dengan M tolak D darab dengan M tambah D. Jadi kita kembangkan rumus tersebut akan jadi M squared tolak D squared. Dan kita ketahui lambda 1 dan lambda 2 kita sudah diwakilkan dengan huruf P. Jadi kita gantikan lambda 1 darab lambda 2 dengan huruf P. Maka kita pindahkan P ke belah kanan dan D akan ke belah kiri. Jadi D squared akan sama dengan M squared tolak P dan D akan sama dengan tanpa tolak punca kuasa M squared tolak P. Kesimpulannya, oleh kerana lambda 1 sama dengan M tolak D dan lambda 2 sama dengan M tambah D, maka kita tahu D bersamaan dengan tambah tolak punca kuasa M squared tolak P. Maka jika kita masukkan D ke dalam rumus lambda 1 dan lambda 2, kita akan dapat lambda 1 lambda 2 sama dengan M tambah tolak punca kuasa M squared tolak P. Maka rumus terakhir untuk mencari nilai ejen bagi matriks 2x2 adalah lambda 1 lambda 2 sama dengan M tambah tolak punca kuasa M squared tolak P. Dan lambda 1 lambda 2 merupakan nilai ejen, M merupakan min bagi nilai ejen atau min bagi matriks A, dan P merupakan hasil darab nilai-nilai ejen atau penentu matriks A. Jadi yang terakhir adalah contoh matriks A dan cara untuk mencari nilai ejen bagi matriks A menggunakan rumus yang diperoleh sebentar tadi. Maka yang pertama kita perlu cari nilai M, iaitu bersamaan dengan 7. Kemudian kita cari nilai P, iaitu bersamaan dengan 40. Dan kita masukkan informasi M dengan P ke dalam rumus dan kita akan dapat lambda 1 akan sama dengan 10 dan lambda 2 akan sama dengan 4. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sahabat sejahtera, saya Muhammad Nazmi bin Ibrahim daripada kumpulan 9 akan menjawab soalan 2A. So, kita tengok soalan 2A. Kata, buktikan teorem 4.4 bagi nilai N sama dengan 3. So, kita tengok teorem 4.4 kata apa. Kata, jika A matriks N darab N, maka yang berikut adalah setara. A tanpa penjurukan dan A mempunyai N vektor eigen yang tak bersandar linear. So dikata kat sini setara kan, maksudnya
dia boleh kepada dua-dua arah. Itu A terpenjurkan dengan marker A mempunyai n vector eigen. Bagi satu arah dia, kita terbalikkan je. Kita andaikan dulu yang A mempunyai n vector eigen yang tak bersama linear dan dia marker dia terpenjurkan. So kita tengok arah yang pertama dulu. So yang pertama dia kata arah yang pertama kita andaikan dulu A tu terpenjurkan dan kita buat untuk n sama dengan 3 kan. Maka daripada maksud terpenjurukan tu ialah ada serangsangan matrik P sehingga kan dia boleh ditulis dalam bentuk ini. P ni serongsang darab A darab P sama dengan D. D adalah satu matrik berpenjuru. So perhatikan bahawa yang bentuk ini sama juga dengan AP sama dengan PD. So mana kita dapat benda tu? Kita darabkan saja dengan P pada dua-dua belah. So kita akan dapat ini, kita dapat identiti. So kita boleh simpulkan jadi AP sama dengan PD. So bagi n sama dengan 3, vektor P tu kita boleh tulis dia macam ni lah sebenarnya bentuk dia sebenarnya. P11, P21 dan sampailah P33. Dan setiap ni kita boleh jadikan dia sebagai vektor lajur dan boleh ditulis dalam bentuk P1, P2 dan P3. Ini vektor lajur setiap satu ni. Okay, seterusnya kita dapat A, kita darabkan P tadi dengan A. So kita darab mesin biasa, dia boleh darab terus, masukkan pada setiap satu bahagian. So kita tengok untuk PD. PD P, vektor P darab dengan D iaitu vektor penjuru yang ada pemasukan dekat penjuru utama, lain semua kosong. Bila kita darab, kita tengok yang dia akan dapat macam ni lah jawapan dia. So bila kita tengok dia punya jawapan ni, kita boleh simpulkan lagi yang dia ni boleh dituliskan dalam bentuk yang macam ni. Vektor lajur P1, P2, P3 dengan nilai daripada matrik berpenjurunya dekat sini setiap satu tu. So disebabkan AP sama dengan PD, kita boleh simpulkan yang bahagian ni AP1 sama dengan lambda 1 P1 dan seterusnya. Maksudnya AP2 sama dengan lambda 2 P2. So daripada sini kita tahu yang vektor eigen dia berbeza. Vektor eigen ni berbeza mengikut nilai eigen dia yang tersendiri. So vektor eigen P1 dia mengikut nilai eigen yang ni. So dia berkait lah ini. So dan seterusnya juga. So vektor eigen P2 sama dengan nilai eigen untuk nilai eigen 2 dia. So daripada situ kita tahu A terpenjurkan, maka P boleh serongsang. P boleh serongsang ni memberikan kita tiada vektor lajur sifar. So ini pemasukan ni kat sini tak boleh yang sifar, kalau tak nanti dia tak serongsang. So second kata sebabkan P boleh serongsang, semua vektor lajur P tidak bersandar linear. So daripada situ kita dapat simpulkan setiap satu P ni adalah vektor eigen yang sepadan dengan nilai eigen dia yang sendiri bagi matrik A. So kat sini sebabkan A adalah n darab 3, n sama dengan 3. So A mempunyai 3 vektor eigen iaitu P1, P2, P3 yang tak bersandar linear. So kita tengok pula daripada yang arah kedua, itu B, jika B maka A. So kita andaikan dulu yang pertama, andaikan A mengandungi 3 vektor eigen iaitu P1, P2 dan P3 yang tak bersandar linear dan masing-masing sepadan dengan L1, L2, L3. Maksudnya P1 kena sepadan dengan nilai eigen yang ni. Vektor eigen yang ni kena sepadan dengan nilai eigen yang ni dan seterusnya. So maka vektor eigen boleh disusun sebagai vektor P lajur. So P ni kita boleh susunkan dia, masukkan P1, P2, P3 dan dia boleh jadi macam ni lah bentuk asal dia. So kita darabkan dengan A. So bila A darabkan P, kita masukkan dekat satu bahagian dan kita boleh samakan dengan L1, P1, L2, P2. Sebab apa? Sebab itulah andaian kita kan, kita kata
dia tak bersandar dunia dan vektor eigen dia masih sepadan dengan nilai eigen masing-masing. Sebab tu kita boleh samakan dengan macam ni. So kemudian perhatikan yang dalam bahagian ni, bila kita bukakan dia, kita akan dapat bunyi dan kita boleh asingkan dia menjadi vektor P dengan vektor perpenjuru. So iaitu P darab D. So maka kita dapatlah AP sama dengan PD. So oleh kerana vektor laju P tak bersandar linear, maka P boleh songsang sehinggakan AP dapat bentuk macam ni. Macam ni kita dapat tu, kita darab je lah dengan P songsang. So dapat ni. Bila kita dapat bentuk ni, ini adalah takrifan bagi matrik A terperpunjurkan. Itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Sufia binti Abdul Malik. Saya wakilkan kumpulan 9 untuk mentangkan soalan 2B dan 2C. So, soalan 2B dikata buktikan atau nyambuktikan persamaan berikut. Untuk nyambuktikan boleh gunakan contoh penyangkal. Jika TVW penjemahan linear, maka TU tambah 2V tolak W sama dengan TU tambah 2TV tolak TW bagi UVW dalam V. Jadi kita tahu kalau dia penjemahan linear, dia menggunakan dua syarat iaitu penutupan penambahan dan penutupan peneraban skala. Bagi penutupan penambahan, TU tambah V sama dengan TU tambah TV, dan bagi penutupan peneraban skala, TCU sama dengan CPU. Maka kita boleh kata bagi TU tambah 2V tolak W UVW dalam V sama dengan TU tambah T2V tambah T negatif W, iaitu mengekalkan penutupan penambahan. Sama juga dengan TU tambah 2TV tolak TW, iaitu mengekalkan penutupan peneraban skala. Jadi kita dah buktikan soalan ni. Seterusnya kita pergi 2C. Dia kata set inti T bukan subruang kepada ruang vektor V bagi penjemahan linear TVW. Kita tahu berdasarkan teorem 5.3, jika TVW adalah penjemahan linear, maka entiti T adalah subruang bagi V. Maka pernyataan entiti bukan subruang bagi V adalah tidak benar. Jadi kita perlu buktikan soalan ni. Kita andaikan UV dalam entiti, di mana TU sama dengan TV sama dengan sifar, di mana TU tambah V sama dengan TU tambah TV sama dengan sifar tambah sifar sama dengan sifar. Maka U tambah V adalah dalam entiti. Seterusnya kita andaikan satu skala K nombor nyata di mana U di dalam entiti, di mana entiti sama dengan sifar, di mana T KU sama dengan K TU sama dengan K sifar sama dengan sifar. Maka KU adalah dalam entiti, maka entiti adalah subruang bagi V. Itu saja. Assalamualaikum, saya Nadira dari kumpulan 9 akan bertakan soalan 2A, C dan G. Ini untuk soalan 2. Jadi bagi soalan 2A, untuk soalan 2A1 dapatkan penjemahan linear TVW dari matriks PRYT sama dengan A. Jadi langkah pertama kita akan andaikan V sama dengan CD. Jadi apabila telah diberi matriks PRY, kita akan terus darabkan CD tersebut dengan matriks PRY. Dan kita akan peroleh matriks penjemahan bersamaan dengan DC. Untuk soalan 2A2, dapatkan matriks penjemahan TBVQ. Untuk yang pertama, kita akan dapatkan penjemahan bagi setiap unsur dalam set BV, iaitu unsur yang pertama ialah 10 dan penjemahannya ialah 01. Kita juga boleh tulis jawapan ini dalam bentuk gabungan linear bagi set Q. Manakala untuk unsur yang kedua sama juga, kita akan peroleh penjemahan sebagai 10 dan pemalar bagi gabungan linear untuk kedua-dua unsur ni kita akan tulis dalam bentuk vektor lajur dalam satu matriks, iaitu TVVQ sama dengan 01 negatif 10. Untuk 2A3 pun sama juga untuk TQBV. Mula-mula kita akan dapatkan penjemahan bagi setiap unsur dalam set Q, iaitu 10. 10 penjemahannya ialah 01. Jadi apabila tulis dalam gabungan linear, pemalar-pemalarnya ialah 01. Untuk unsur kedua dalam Q ialah 0 negatif 1. Bagi pemalar untuk gabungan linear bagi set BV ialah negatif 1, 0. Maka apabila tulis dalam satu matriks, kita akan dapat TQBV sama dengan 0,
negatif 1, 1, 0. Untuk 2A4, dapatkan matriks penjelmaan TQQ. Q yang diberikan ialah 1, 0, 0, negatif 1. Jadi untuk unsur yang pertama kita akan peroleh 0, 1 dan pemalarnya ialah 0, negatif 1. Dan unsur yang kedua iaitu 0, negatif 1. Penjelmaannya ialah negatif 1, 0 dan pemalarnya ialah negatif 1, 0. Jadi TQQ ialah 0, negatif 1, negatif 1, 0. Soalan 2C. Ini sama juga, kita andaikan V sama dengan CD. Maka daripada matriks piawai yang diberikan 1, 1, 1, 0, kita darab dengan CD dan diperoleh matriks penjelmaan ialah C tambah D, C. Untuk 2C2, matriks penjelmaan TBVQ. BV ialah 1, 0, 0, 1, Q 1, 1, 0, negatif 1. Jadi untuk unsur pertama dalam BV ialah 1, 0, kita dapat penjelmaan 1, 1 dan juga hasil gabungan linear daripada set Q dengan pemalar 1, 0. Manakala untuk unsur kedua T01 sama dengan 1, 0 dan pemalarnya ialah 1, 1. Maka TBVQ sama dengan 1, 1, 0, 1. Untuk 2C3 dapatkan matriks penjelmaan TQBV. Unsur Q yang pertama ialah 1, 1, maka penjelmaannya ialah 2, 1. Jadi gabungan linear dengan pemalar 2, 1. Manakala untuk unsur kedua dalam Q 0, negatif 1, penjelmaannya ialah negatif 1, 0, juga boleh ditulis dalam gabungan linear dengan pemalar negatif 1, 0. Maka TQBV yang kita peroleh ialah 2, negatif 1, 1, 0. Untuk 2C4 dapatkan matriks penjelmaan TQQ. Sama juga, cuma Q yang berlainan. Q 1, 1, 0, negatif 1. Maka unsur yang pertama ialah 1, 1 dan penjelmaannya ialah 2, 1. Jadi gabungan linear bagi set Q dengan pemalar 2, 1. Untuk unsur kedua 0, negatif 1, penjelmaannya ialah negatif 1, 0. Dan gabungan linear dengan pemalar bagi set Q ialah negatif 1, negatif 1. Dan TQQ yang kita peroleh ialah 2, negatif 1, 1, negatif 1. Untuk soalan 2G, untuk soalan ni A yang diberikan ialah 0, 1, 1, 0. Jika diperhatikan ini adalah daripada soalan matriks piawai daripada soalan 2A dan 1, 1, 1, 0 ialah matriks piawai dari soalan 2C. Maka kita andaikan V sama dengan CD juga dan kita darabkan kedua-dua matriks piawai tersebut dan peroleh 1, 0, 1, 1 darab dengan CD, maka diperoleh C, C tambah D. Untuk 2G2 sama juga, cuma untuk ini BV-nya ialah 1, 0, 0, 1 dan unsurnya kita ambil unsur yang pertama 1, 0 dan diperoleh gabungan linear 1, 0. Untuk 0, 1 gabungan linearnya ialah 0, negatif 1. Maka kita punya matriks TBVQ ialah 1, 0, 0, negatif 1. Untuk 2G3, matriks penjelmaan TQBV. Untuk unsur yang pertama ialah 1, 1, penjelmaannya ialah 1, 2 dan gabungan linear dengan pemalar 1, 2. Manakala unsur yang kedua ialah 0, negatif 1. Penjelmaan 0, negatif 1 dengan pemalar 0, negatif 1. Maka TQBV kita ialah 1, 0, 2, negatif 1. Untuk 2G4, unsur Q yang pertama ialah 1, 1 dan gabungan linear bagi set Q ialah dan pemalarnya ialah 1, negatif 1. Manakala unsur kedua 0, negatif 1, pemalarnya ialah 0, negatif 1. Maka diperoleh TQQ sama dengan 1, 0, negatif 1, 1. Okey, bandingkan 2A dan 2C dengan dapatan ini, tentu sahkan teorem 5.7. Teorem 5.7 adalah seperti yang berikut. Jadi kita akan menggunakan kaedah kontrapositif. Kita andaikan P sama dengan U, BV dan BW masing-masing asas bagi U, V dan W dan Q ialah T gubah S, BU, BW sama dengan T, BV, BW darab S, BU, BV. Maka bukan P ialah BU, BV dan BW masing-masing bukan asas bagi U, V dan W. Maka bukan Q ialah T gubah S, BU, BW tak sama dengan T, BV, BW darab S, BU, BV. Secara kontrapositif kita akan buat jika bukan Q maka bukan P. Yang seperti berikut. Maka kita andaikan S, U, V dan T, VW penjelmaan linear. U sama dengan V sama dengan R2 dan V sama dengan W sama dengan R2.
Untuk ni langkah pertama kita andaikan hipotesis bukan Q, iaitu T gubah S BU BW tak sama dengan T BV BW darab S BU BV. Untuk contoh yang pertama, bagi T gubah S BVQ, kita ambil daripada soalan 2A, iaitu TQQ dan SBVQ ini daripada 2C. Maka bila kita darabkan kedua-dua tersebut, kita akan peroleh kosong negatif 1, negatif 1, negatif 1. Tetapi dapatan ini tak sama dengan TBVQ yang kita peroleh dalam G2. Jadi kita dapat simpulkan maka TQQ daripada soalan 2A dan SBVQ daripada soalan 2C masing-masing bukan asas bagi BV dan Q untuk soalan G2. Untuk soalan ni kita akan ambil QBV, TQBV daripada soalan 2A, SQQ dari soalan 2C. Jadi kita akan dapatkan hasil negatif 1, 1, 2, negatif 1. Tetapi ianya tak sama dengan TQBV yang kita peroleh dari G3. Maka kita boleh simpulkan bahawa TQBV daripada soalan 2A dan SQQ dari soalan 2C masing-masing bukan asas bagi Q dan BV untuk soalan G3. Dan contoh terakhir, bagi gubahan TSQQ, TBVQ dari soalan 2A dan SQBV dari soalan 2C, dan kita akan darabkan kedua-dua dan hasilnya sama, iaitu kita akan dapat sama dengan TQQ daripada contoh G4. Ataupun sama juga kita boleh gunakan TQQ dari soalan 2A darab dengan SQQ dari soalan 2C, dan dapatannya adalah seperti berikut. Maka TBVQ atau TQQ daripada soalan 2A dan SQBV atau SQQ dari soalan 2C masing-masing bukan asas bagi Q dan Q untuk soalan G4. Jadi untuk kesimpulan, berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahawa jika T kubah S BU-BW tak sama dengan T BV-BW darab S BU-BV, maka BU-BV dan BW masing-masing bukan asas bagi UV dan W. Maka teorem 5.7 ini adalah benar secara kontrapositif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Zuhaikal Ifai Mizaidi. Saya wakil daripada kumpulan 9 akan membentangkan jawapan bagi latihan 11 soalan 1C. Baiklah, soalan 1C. Diberi HDT UV di mana V membentakan kepada R, A epsilon V dan B epsilon V. Satu roman tunjukkan bahawa HDT UV di mana V membentakan kepada R adalah hasil darab teka dalam bagi ruang vektor V. Dua roman dapatkan jarak AB serta norma A dan B. 3 roman dapatkan vektor unit bagi A dan B. 4 roman tentukan sama ada A dan B berortogon dalam V. 5 roman tentukan sama ada set asas piawai V berortogon dalam V menggunakan HDT UV. Baiklah, soalan 1C, HDT UV di mana matriks 2 darab 2 dibentangkan pada R. HDT UV sama dengan surihan U transpose V, di mana A sama dengan matriks dengan kemasukan 1, 2, 1, 1 dan B dalam matriks dengan kemasukan negatif 1, 0, 1, 2. Bila untuk satu roman, tunjukkan bahawa HDT UV di mana V membentakan pada R adalah HDT bagi ruang vektor V. Untuk membuktikan sesebuah HDT itu adalah benar, ia perlu memenuhi 4 aksiom untuk membuktikan kebenaran. Untuk aksiom pertama adalah simetri. Jadi HDT UV sama dengan surihan U transpose V sama dengan U11 V11 tambah U12 V12 tambah U21 V21 tambah U22 V22. Maka kita simetrikannya, kita terbalikkan sama dengan V11 U11 tambah V12 U12 tambah V21 U21 tambah V22 U22 sama dengan surihan V transpose U sama dengan HDT VU. Maka A1 dipenuhi. Baiklah, untuk aksiom yang kedua ialah sifat penambahan. HDT U tambah V Z sama dengan surihan Z transpose darab U tambah V.
Kemudian kita darabkan Z transpose dengan U tambah V, maka kita akan dapat suruhan Z transpose U tambah Z transpose V. Kemudian kita kembangkan dan kita akan dapat suruhan Z transpose U tambah suruhan Z transpose V sama dengan U transpose Z, sama dengan HDT UZ tambah VZ. Maka A2 dipenuhi. Untuk aksiom ketiga, sifat kehomogenan HDT KUV sama dengan suruhan V transpose darab KU. Kemudian kita keluarkan K daripada U tersebut dan kita akan dapat K darab suruhan V transpose U. Maka sama dengan K HDT UV. Maka aksiom 3 dipenuhi. Untuk aksiom 4, sifat positif HDT V sama dengan suruhan V transpose V sama dengan V11 kuasa 2 tambah V12 kuasa 2 tambah V21 kuasa 2 tambah V22 kuasa 2 lebih besar atau sama dengan kosong. V11 kuasa 2 tambah V12 kuasa 2 tambah V21 kuasa 2 tambah V22 kuasa 2 sama dengan kosong. Mengimplikasikan V11 kuasa 2 sama dengan V12 kuasa 2 sama dengan V21 kuasa 2 sama dengan V22 kuasa 2 sama dengan kosong. Mengimplikasikan matriks V di mana semua kemasukannya sama dengan kosong. Maka A4 dipenuhi. Oleh sebab semua aksiom hasil darab terkedalam dipatuhi, maka HDT UV di mana V memetakan kepada R adalah hasil darab terkedalam bagi ruang vektor V. Untuk soalan dua Roman, dapatkan jarak AB serta norma A dan B. Baiklah, untuk jarak AB, kita perlu cari norma A tolak B. Norma A tolak B sama dengan HDT A tolak B dengan A tolak B. Kemudian kita punca kuasa 2 kan. A tolak B, matriks A tolak B, kita akan dapat matriks yang kemasukan 2, 2, 0, negatif 1. Kemudian kita nak cari jarak AB, kita perlu kuasa 2 kan semua kemasukan bagi matriks A tolak B, iaitu 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah 0 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2. Kemudian kita punca kuasa 2 kan semua keseluruhan persamaan dan kita akan dapat 3. Maka jarak A dan B adalah 3. Untuk norma A sama dengan HDT A dengan A. Kemudian kita punca kuasa 2 kan. Sama dengan kita kuasa 2 kan keseluruhan kesemua kemasukan pada matriks A, iaitu 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Kemudian kita punca kuasa 2 kan dan kita akan dapat punca kuasa 2 7 bagi norma A. Untuk norma B sama dengan HDT B B. Dan kita punca kuasa 2 kan sama dengan kita kuasa 2 kan keseluruhan kesemua kemasukan pada matriks B, iaitu negatif 1 kuasa 2 tambah 0 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Kemudian kita punca kuasa 2 kan persamaan tersebut dan kita akan dapat punca kuasa 2 6 bagi norma B. Untuk soalan 3 Roman, dapatkan vektor unit bagi A dan B. Vektor unit A adalah sama dengan A bagi dengan norma A. Nilai bagi norma A di sini adalah punca kuasa 2 7 dan nilai bagi A di sini adalah matriks dengan kemasukan 1 2 1 1 dan ini adalah vektor unit bagi A. Vektor unit B sama dengan B bagi dengan norma B. Nilai norma B di sini adalah punca kuasa 6 dan nilai B di sini adalah matriks dengan kemasukan negatif 1 0 1 2 dan ini adalah vektor unit B. Soalan 4 Roman, tentukan sama ada A dan B berortogon dalam V. Untuk tentukan sama ada A dan B berortogon dalam V, HDT bagi A dan B perlu sama dengan kosong. Untuk menunjukkan bahawa ini adalah berortogon. Maka di sini HDT bagi A, B sama dengan 1 darab negatif 1 tambah 2 darab kosong tambah 1 darab 1 tambah 1 darab 2
sama dengan 2 dan tidak sama dengan kosong. Maka A dan B dalam ruang hasil darab terkedalam V tidak berortogon kerana HDT A-B tidak sama dengan kosong. Terdapat jalan kerja alternatif bagi soalan ini. Kita boleh menggunakan teorem 6.5 iaitu teorem Pythagoras teritlak. Jika U dan V berortogon dalam ruang hasil darab terkedalam, maka norma U tambah V kuasa 2 sama dengan norma U kuasa 2 tambah norma V kuasa 2. Kita tengok pada sebelah kiri iaitu norma U tambah V kuasa 2. Pertama sekali kita tambah matriks A dengan B. 1 tambah negatif 1 dapat kosong. 2 tambah 1, 2 tambah kosong sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Maka ini adalah matriks A tambah B. Kemudian kita cari norma A tambah B. Kita kuasa 2 kan ke semua kemasukan matriks A tambah B. Kosong kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Kemudian kita punca kuasa 2 kan keseluruhan persamaan, maka sama dengan punca kuasa 2 17. Maka untuk norma A tambah B kuasa 2 sama dengan 17. Kemudian kita lihat pada sebelah kanan, norma U kuasa 2 tambah norma V kuasa 2. Untuk soalan ni kita dapat lihat dengan kita cari norma A. Norma A sama dengan HDT AA. Kemudian kita punca kuasa 2 kan sama dengan 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Kemudian kita punca kuasa 2 kan dan kita akan dapat punca kuasa 2 7. Norma A kuasa 2 sama dengan 7. Norma B sama dengan HDT BB. Kemudian kita punca kuasa 2 kan sama dengan negatif 1 kuasa 2 tambah kosong kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Kemudian kita punca kuasa 2 kan dan kita akan dapat punca kuasa 2 6. Untuk norma B kuasa 2 sama dengan 6. Maka norma A kuasa 2 tambah norma B kuasa 2 sama dengan 13. Maka kita dapat lihat nilai sebelah kiri tidak sama dengan nilai sebelah kanan. Maka norma A tambah B kuasa 2 tidak sama dengan norma A kuasa 2 tambah norma B kuasa 2. Maka A dan B dalam ruang hasil darab terkedalam V tidak berortogon. Baiklah, untuk soalan 5 Roman, tentukan sama ada set asas piawai V berortogon dalam V menggunakan HDT UV. Untuk matriks, asas piawai terdiri daripada M darab N matriks dengan tepat satu entry bukan sifar iaitu 1. Asas piawai untuk matriks 2 darab 2 dibentuk oleh 4 matriks. E11, E12, E21 dan E22. Maka kita dapat lihat ada 4 matriks yang membentuk asas piawai untuk matriks 2 darab 2. Untuk menentukan sama ada set asas piawai tersebut berortogon atau tidak, kita perlu cari HDT bagi setiap pair untuk 4 matriks tersebut. Maka untuk pair yang pertama ini adalah E11 dengan E12 sama dengan 1 darab 0 tambah 0 darab 1 tambah 0 darab 0 tambah 0 darab 0 sama dengan 0. Pair yang kedua ini adalah E12 dengan E21 dapat 0 juga. Pair yang ketiga E11 dengan E22 sama dengan 0 juga. Pair yang keempat E12 dengan E21 sama dengan 0 juga. Pair yang kelima E12 dengan E22 sama dengan 0 juga. Dan untuk pair yang terakhir E21 dengan E22 sama dengan 0 juga. Maka kesemua pair kita akan dapat 0. Maka set asas piawai matriks 2 darab 2 berortogon dalam V. Sekian saja, terima kasih.